Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Kerzarif Afindi dalam Buletin UKAS edisi petang 30 Ogos 2020. Tumpuan berita. Sambutan Hari Kebangsaan bagi tahun 2020 ini yang bertemakan Malaysia Prihatin akan diadakan di Bandar Simanggang Sri Aman selama 2 hari iaitu pada 30 dan 31 Ogos dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan COVID-19. Sambutan tersebut akan dihadiri tetamu kehormat Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Haji Abdul Taib Mahmud serta isteri Tuh Puan Datuk Patinggi Hajah Ragat Kurdi Taib dan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg serta isteri Datuk Amar Hajah Jumaani Tun Tuanku Haji Bujang. Sambutan itu akan dimulakan dengan malam mesra ambang sambutan Hari Kebangsaan pada 30 Ogos di Hotel Sri Simanggang yang akan dimeriahkan dengan persembahan penyanyi tempatan Sarawak. Manakala bagi acara kemuncak pada 31 Ogos kelak, sambutan Hari Kebangsaan kali ini akan menayangkan video khas bertajuk Wira sebelum program perarakan bermula. Tetamu kehormat Tun Pehen Sri Haji Abdul Taib Mahmud dan Ketua Menteri dijangka akan menyertai 250 orang peserta berarak dalam program Unity Walk bermula dari Dewan Suara Sri Aman pada jam 9 pagi mengelilingi Bandar Simanggang sejauh 2.5 km. Timbalan Ketua Menteri, Menteri-Menteri dan Menteri-Menteri Muda serta pemimpin tempatan juga akan turut hadir pada majlis tersebut. Selanjutnya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDEK) sentiasa berusaha membantu usahawan dan ahli koperasi menjana pendapatan melalui telefon pintar dengan menggunakan aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram dan YouTube. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, Institut Koperasi Malaysia IKM sebagai pusat latihan yang bertanggungjawab dalam pembangunan modal insan koperasi sentiasa membantu anggota koperasi di Sarawak untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan di dalam pemasaran online dan penggunaan aplikasi telefon pintar. Menurutnya, ia adalah sejajar dengan usaha melahirkan lebih ramai usahawan kedai maya dalam koperasi dan membantu meningkatkan sumbangan KDNK sektor koperasi dengan menggunakan sepenuhnya teknologi atau IoT dalam perniagaan. Beliau berkata demikian semasa program Bicara Ilmu Jana Pendapatan dengan aplikasi telefon pintar di Kampung Bako Hulu pada Sabtu. Sementara itu, beliau yang juga ahli Parlimen Santubong memberitahu MEDEK sentiasa memberikan komitmen tidak berbelah bahagi dalam usaha untuk memperkasakan gerakan koperasi selaras dengan dasar keusahawanan nasional 2030 yang menyasarkan sumbangan perolehan koperasi sebanyak 100 bilion ringgit menjelang tahun 2030. Berita seterusnya. Penganjuran program projek AFF Agriculture Facilitation Fund di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak ini dijangka mampu memberikan impak positif kepada peserta yang terlibat menerusi program transformasi ekonomi. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman Datuk Haji Talib Zulkifli berkata, inilah hasrat Kerajaan Sarawak untuk memastikan rakyatnya menerima pembangunan dan meningkatkan sosioekonomi. Tujuan kita mengadakan program seperti ini ialah nak meningkatkan produktiviti. Bukan main-main. Bertambah produktiviti, bertambah baik kehidupan rakyat, bertambah baik ekonomi. Itulah tujuan kerajaan DPS membawa pembangunan untuk rakyat. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan penutupan Agriculture Community Outreach Program AgriCorp di rumah Vincent Unji, Sungai Semanok, Tatau pada Jumaat. Menurut Datuk Talib yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak lagi, program AgriCorp ini akan diadakan secara jerayawara di beberapa lagi tempat di kawasan Dun Jepak bagi memastikan setiap rakyat menerima manfaat khususnya dalam mentransformasikan sektor pertanian secara menyeluruh. Sepanjang program itu, peserta mendengar taklimat mengenai pembangunan tanah bagi tanaman, perikanan dan agromakanan, taklimat veterina, teknologi tanaman limau dan sebagainya. Berikut pula
Isu rendahnya prestasi akademik para pelajar di negeri Sarawak di peringkat nasional amat merisaukan dan perlu diambil perhatian yang serius. Menurut Ahli Parlimen IGAN Ahmad Joni Zawawi, hal yang demikian dipengaruhi persekitaran tempat pembelajaran yang tidak kondusif disebabkan tiada kemudahan utiliti. Dan kalau kita lihat dari segi statistiknya, pada tahun 2015 hingga 2018, contohnya di dalam peperiksaan SPM, negeri Sarawak berada di tangga yang ke-15 dari segi grade puratanya, grade purata nasional berada pada tangga yang ke-15 daripada 16 buah negeri. Jadi ini yang membimbangkan kita, tiada kemudahan air bersih yang terawat, tiada kemudahan akses internet, tiada kemudahan bekalan elektrik yang masih bergantung kepada generator dan tiada kemudahan jalan raya yang sempurna yang selamat untuk para pelajar dan guru-guru di sekolah-sekolah berkenaan. Katanya ketika ditemu bual di bangunan Parlimen Kuala Lumpur pada Khamis. Dalam pada itu menyentuh mengenai peruntukan 1 bilion ringgit yang dijanjikan semasa pemerintahan Barisan Nasional BN untuk mengatasi masalah sekolah daif di Sarawak tetapi tidak ditunaikan Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan PH sebelum ini setelah perubahan kerajaan selepas pilihan raya umum ke-14 membuatkan beliau tampil menyuarakan kepada Menteri Pendidikan supaya dikaji dan dipertimbangkan semula. Jelasnya ia perlu bagi memastikan warga sekolah dapat menikmati kemudahan yang selesa dan selamat sekaligus menjamin kenaikan grade purata nasional pendidikan negeri Sarawak. Sebab itu kami di dalam Dewan Rakyat, ahli-ahli parlimen sentiasa membangkitkan perkara ini dalam perbahasan, dalam soalan lisan supaya kerajaan persekutuan sekarang ini dapat memberi perhatian yang sewajarnya terhadap isu sekolah daif di negeri Sarawak. Kalau dapat diberikan peruntukan yang lebih banyak lagi pada belanjawan yang akan datang supaya masalah sekolah daif di negeri Sarawak ini akan dapat diselesaikan secara tuntasnya. Justeru harapannya Kerajaan Perikatan Nasional dapat meneruskan pelaksanaan peruntukan 1 bilion ringgit itu untuk diberikan kepada Kerajaan Sarawak walaupun berdepan keadaan ekonomi yang tidak memberangsangkan. Sekian bersama saya Khair Zarif dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.